Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pertama sekali, saya Siti Nur Aisyah binti Abu Bakar bersama dua orang rakan saya, iaitu Nur Aina Amirah binti Jamri dan Ainina Ayumi. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang gerakan 25. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Salah satu cabaran dalam dunia perkembangan agama Islam sejak zaman dahulu hinggalah sekarang adalah wujudnya fahaman dan ajaran yang menyeleweng dan bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah serta ajaran Islam. Antara golongan yang membawa fahaman menyeleweng adalah golongan Khawarij, Mu'tazilah, ajaran sesat Ayapin, Tuhan Harun, golongan anti-hadis, fahaman liberalism serta sekularism. Di Malaysia, golongan seperti liberal dan sekular ini merupakan kelompok yang paling lantang bersuara dan mempertikaikan hal-hal berkenaan agama Islam serta cuba menyuntik fahaman mereka kepada golongan anak-anak muda. Fahaman liberalism adalah fahaman yang mengesyorkan kebebasan individu termasuk dalam hal beragama, atau fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam beragama. Manakala sekularism pula adalah fahaman doktrin atau pendirian yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia atau pemikiran yang mendorong supaya kehidupan ditegakkan atas asas bukan agama Islam dan memisahkan agama dari dunia. Okey, contoh gerakan yang membawa ideologi sekularism yang wujud di Indonesia adalah gerakan G25. Menurut Osman 2016, G25 telah ditubuhkan pada 7 Disember 2014 yang mana ia dianggotai oleh 25 orang tokoh Melayu Muslim yang merupakan pesara kerajaan, ahli politik, ahli akademik dan ahli profesional. Gerakan ini berpegang kepada matlamat yang sama, iaitu berjuang mengikut prinsip perlembagaan negara, iaitu hak asasi manusia terhadap kebebasan bersuara dan menyuarakan pendapat. Selain itu, kumpulan ini juga mendakwa berperanan mengikut perspektif wasatiyah dan maqasid syariah dalam hal keagamaan serta berperanan memperkukuhkan perundangan dan pemerintahan negara melalui prinsip ketelusan, integriti dan tanggungjawab. Namun begitu, kumpulan G25 merupakan salah satu kumpulan yang lantang bersuara agar autoriti agama di Islam Malaysia diteliti semula. Isu-isu yang telah dikritik oleh G25 adalah yang pertama, mengkritik undang-undang syariah dan institusi agama. Yang kedua, penentangan terhadap rang undang-undang 355 RU 355. Yang ketiga, penelitian semula tafsiran ke atas teks-teks agama berkaitan undang-undang Islam. Yang keempat, mempertikaikan dosa peribadi sebagai satu jenayah syariah. Okey, yang pertama iaitu mengkritik undang-undang syariah dan institusi agama, yang mana kumpulan G25 ini telah menimbulkan kontroversi dengan mengkritik undang-undang syariah dan institusi agama. Mereka telah mengemukakan pelbagai usul dalam mengkritik kedudukan Islam dalam perlembagaan. Isu ini bercanggah dengan sabda Rasulullah yang bermaksud Nabi bersabda, para iaitu kepimpinan ini akan sentiasa kuat sampai ke-12 khilafah. Jabir berkata, kemudian beliau mengucapkan kata-kata yang tidak aku fahami. Maka aku bertanya kepada ayahku, apa yang dikatakan beliau? Dia menjawab, mereka semua dari bangsa Quraisy. Riwayat Muslim. Okay. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah telah mengaitkan kemuliaan Islam dengan kepimpinan khalifah. Hal ini menunjukkan bahawa Rasulullah memberi petunjuk yang jelas bahawa kepimpinan bukan sekadar urusan mentadbir dunia, tapi ia adalah mekanisme untuk memelihara agama dan mendaulatkan agama. Imam An-Nasafi dan Al-Ijzi meletakkan definisi kepimpinan bukan sahaja menguruskan tadbir dunia dengan baik, malah mentadbir dengan membangunkan agama. Kedua adalah penentangan terhadap rang undang-undang 355 RUU 355. Antara sebab mereka menentang adalah
kerana mereka mengatakan bahawa pelaksanaan RUU 355 ini akan meningkatkan taraf mahkamah syariah. Malah, G25 menyatakan RUU 355 akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam penguatkuasaan undang-undang negara dan perintah-perintah tetap. Selain itu juga, sebab G25 menentang RUU 355 adalah mereka menyatakan bahawa RUU 355 akan mendatangkan kesan terhadap ekonomi negara yang menyebabkan para pelabur asing tidak mahu melabur di Malaysia kerana menganggap bahawa negara ke arah sistem perundangan Islam radikal yang akan dipandang sebagai keras dan dianggap tidak sehala dengan nilai-nilai kehidupan moden. Yang mana firman Allah yang bermaksud, dan hendaklah kamu berhukum antara manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka kalau mereka mengelincirkan kamu daripada sebahagian dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Surah Al-Ma'idah ayat 49. Yang ketiga, isu-isu G25 adalah penelitian semula tafsiran ke atas teks agama berkaitan undang-undang Islam, yang mana G25 menuntut agar rakyat mempunyai hak untuk membahaskan bagaimana agama Islam patut digunakan sebagai sumber undang-undang dan dasar awam di negara ini. Menurut G25, sumber perundangan Islam yakni Al-Quran dan Al-Hadis sememangnya daripada Tuhan dan suci. Tetapi hasil enakmen dan keputusan undang-undang adalah perbuatan dan pemikiran daripada manusia. Maka keputusan enakmen undang-undang Islam di Malaysia bukanlah suatu yang mutlak, malah terbuka untuk dibahaskan dan dipinda supaya matlamat keadilan dapat ditegakkan dalam masyarakat dan bersesuaian mengikut keadaan zaman. Oleh itu, pendapat G25 adalah tidak boleh diterima kerana ianya bercanggah dengan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang khianat. Surah An-Nisa ayat 105. Yang keempat iaitu mempertikaikan dosa peribadi sebagai satu jenayah syariah. Selain itu juga, isu yang telah ditimbulkan oleh G25 adalah berkaitan hukuman oleh pihak berautoriti agama ke atas dosa-dosa atau kesalahan akhlak yang dianggap sebagai peribadi dan tidak mengganggu hak orang lain atau menggugat keamanan negara. Oleh itu, G25 menuntut untuk dilakukan penilaian semula ke atas Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia. Undang-undang tersebut telah mengkanunkan pelbagai dosa peribadi sebagai satu jenayah, dan hal ini telah membawa kepada kekeliruan dan pencanggahan dari aspek substantif dan pelaksanaannya. Undang-undang ini juga bercanggah dengan asas prinsip perundangan Islam dan melanggar hak kebebasan asasi manusia serta menceroboh kehidupan peribadi rakyat. Antara kesalahan undang-undang syariah yang dianggap oleh G25 sebagai dosa peribadi dan pilihan individu serta tidak patut dikategorikan sebagai satu kesalahan jenayah ialah seperti berikut: transgender, khalwat dan makan di khalayak ramai semasa di bulan Ramadan. Namun, isu ini bertentangan dengan sabda Rasulullah yang memerintahkan umatnya untuk mencegah kemungkaran. Sabda Rasulullah, yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Yang mana maksudnya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Seterusnya adalah pandangan dan reaksi. Tindakan G25 mempertikaikan hukum khalwat menimbulkan kontroversi dan mendapat reaksi dari berbagai pihak, terutamanya Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mufti-mufti, ahli-ahli politik dan bertubuhan-bertubuhan bukan kerajaan. Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharum dan Timbalan Menteri Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Suzuki di Jabatan Perdana Menteri memberi maklum balas terhadap G25. Jamil Khair menyebut bahawa G25 keliru terma pendekatan wasatiyah, objektif syariah dan prosedur operasi standard SOP yang digunakan oleh pihak berkuasa agama. Jabatan-jabatan agama menggunakan prosedur sedemikian dan setiap serbuan terhadap kes khalwat di kediaman seseorang. Dr. Ashraf mengulangi dakwaan Jamil Khair dan berkata bahawa pihak berkuasa bertindak atas aduan bukan sesuka hati. G25 sepatutnya sudah memahami bahawa jabatan agama mempunyai carta ahli tindakan sebagaimana jabatan-jabatan kerajaan yang lain.
Beliau berkata, pegawai agama akan mengetuk pintu terlebih dahulu dan tidak akan memecah pintu. Malah, tujuannya adalah melindungi kesejahteraan agama Islam, bukan mengganggu privasi. Jawapan Menteri di Pejabat Perdana Menteri tidak menggetarkan G25. Nur Farida terus menjawab bahawa G25 tidak akan mendiamkan diri. Beliau juga mendakwa bahawa Mufti Perlis Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mazhar telah menyokong G25 dalam posting Facebook Mazhar. Jawapan Nur Farida mendapat reaksi 5 mufti iaitu Mufti Kedah, Perak, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyebut bahawa Nur Farida tidak mengenali Islam yang merangkumi peribadi dan kemasyarakatan. Beliau menjelaskan hukuman khalwat adalah hukuman kemasyarakatan, bukan peribadi seperti meninggalkan sembahyang. Mufti Kelantan menegaskan kepentingan masyarakat adalah diutamakan berbanding peribadi dan Al-Quran mengajar agama kontras amalan mungkar. Mufti Kedah Datuk Syekh Muhammad Badruddin Ahmad bahawa saranan G25 tidak masuk akal dan bertentangan dengan agama kerana kesan khalwat melibatkan masyarakat dan saranan G25 adalah bercanggah dengan Al-Quran. Mufti Kedah menegaskan G25 harus dibubarkan dan bertaubat. Manakala Mufti Perak Tan Sri Dr. Harusani Zakaria dengan tegas menyebut bahawa G25 hendaklah bertaubat kerana cadangan G25 boleh membawa kepada murtad. Dengan nada sinis, Mufti Perak menyatakan bahawa G25 adalah golongan yang berputus asa dan bertindak memberi ancaman kepada umat Islam. Menurut Mufti Negeri Sembilan Datuk Muhammad Yusuf Ahmad Pudu, prinsip perlembagaan tidak mengatasi Al-Quran kerana Islam adalah agama rasmi persekutuan dan Al-Quran telah menetapkan undang-undang jenayah dalam Islam. Manakala Mufti Pulau Pinang Datuk Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noh pula meminta agar G25 tidak terpengaruh gaya hidup masyarakat barat yang bebas tanpa panduan agama. Sepatutnya pesara-pesara kerajaan mendalami pengetahuan agama dan beribadat untuk bekalan di akhirat kelak. Selain Mufti, Ketua Hakim Syari'i Tan Sri Ibrahim Lembut senada dengan Mufti Perak menyebut G25 adalah golongan yang kecewa. Padahal semasa mereka berkhidmat sebagai hakim, mereka tidak pernah mempertikaikan undang-undang sedia ada. Manakala Presiden Peguam Syari'i Malaysia, Musa Awang berpandangan bahawa G25 menyatakan pandangan berdasarkan pandangan barat yang berteraskan hak asasi manusia. Ia bukanlah pandangan agama yang mengambil kira langkah pencegahan awal dan merupakan batas-batas yang sangat perlu dijaga. Golongan ahli politik Melayu dari kalangan UMNO, PAS dan PKR turut memberi reaksi negatif terhadap G25. Dari kalangan UMNO, pengerusi veteran UMNO Kelantan Datuk Muhammad Rozani Ishak, Timbalan pengerusi veteran UMNO Kelantan Datuk Kamaruddin Abdullah dan 30 ahli majlis bekas wakil rakyat Kelantan membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baharu kerana telah melanggar Akta Hasutan 1948 dan mendesak agar dan G25 diheret ke mahkamah. Ketua Pemuda UMNO bahagian Sikh Mahathir Abdul Hamid pula menyarankan kerajaan pusat agar mengambil tindakan tegas kepada G25 kerana mengancam perpaduan agama Islam dan beranggapan tindakan G25 adalah sama dengan tindakan Al-Bintan yang menghina agama Islam. Manakala Exco Pemuda UMNO Fatimul Bari Mat Jahir pula menyebut sinis terhadap G25 yang mendabik-dada kehebatan ilmu mereka. Padahal mereka tiada pengetahuan agama dan tidak mengemukakan nas bagi membahaskan isu haluan. Sepatutnya G25 menumpukan tugas membincang kekecakapan pentadbiran dan permasalahan perubatan sahaja. Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai Mufti Kelantan, Muhammad Syukri menjelaskan kesalahan dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu peribadi dan masyarakat. Hukuman halwa adalah seperti bina dan minum arak yang menyebabkan keharmonian hidup masyarakat. Dua Dewan PAS iaitu Dewan Ulama PAS Pusat dan Dewan Pemuda PAS Pusat turut menyela G25. Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Radali At-Takiri menyatakan membantah maksiat dan perlakuan tidak bermoral adalah tanggungjawab pihak berkuasa. Oleh demikian, gesaan G25 bagi memasukkan undang-undang haluan adalah tidak relevan dan pandangan Mufti Perlis Mazhar adalah tidak tepat kerana tidak melihat perincian pandangan tokoh ulama Islam. Tambahnya lagi, tindakan penguatkuasaan
berkuasa agama adalah berdasarkan aduan, bukan melalui intipan sebagaimana disebut oleh Mazhar. Ketua Dewan Pemuda PAS Yang Berhormat Nik Muhammad Abdul Aziz turut menyela G25 kerana menafsirkan Al-Quran melalui pandangan Barat. Padahal G25 tiada autoriti menafsirkan Al-Quran, membincangkan permasalahan agama dan berhasrat menukarkan ajaran Islam mengikut cara Barat yang mereka mahukan. Dari kalangan pemimpin Parti Keadilan Rakyat PKR, hanya Muhammad Azmi Ali sahaja yang menyuarakan bantahan terhadap G25. Beliau menyatakan peruntukan undang-undang syariah termasuk hukuman halwa adalah mencukupi bagi membendung masalah sosial umat Islam. Namun, beliau menyatakan jikalau ada permintaan menyimak undang-undang sedia ada, segala hujahan hendaklah dipahajikan semula. Manakala Parti Tindakan Demokrasi DAP pula tiada memberi pandangan terhadap isu haluan. DAP hanya bersetuju dengan G25 membabitkan penentangan terhadap enakmen jenayah syariah Kelantan yang bakal dibentangkan oleh PAS. Dua pertubuhan bukan kerajaan turut memberi maklum balas terhadap G25. Dua kumpulan ini adalah ISMA dan Perkasa yang mengkritik G25 kerana G25 menyebut kedua-duanya sebagai kumpulan ekstrim yang tidak membuka ruang perbincangan. Perkasa membidas G25 dan menyifatkan G25 sebagai bodoh dan angkuh kerana beranggapan Perkasa dan ISMA adalah musuh mereka dan lebih berpelajaran. Dengan nada sinis, Perkasa menuntut agar G25 mendalami agama dan beribadat kerana ahli kumpulan G25 adalah tua. Perkasa juga menimbulkan persoalan siapa di sebalik G25 dan mengapakah G25 ditubuhkan. Adakah hanya untuk mempertikaikan undang-undang syariah semata-mata? Justru, Perkasa meminta agar pihak berkuasa seperti Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi mengambil tindakan tegas. Sememangnya ISMA menolak perbincangan dengan G25. Presiden ISMA Abdul Wahzai Abdul Rahman menolak muzakarah dengan G25 seakan-akan menyetujui pandangannya. Walaupun Farida mengajak berbincang melalui anjuran Gerakan Moderasi Dunia, Abdul Wahzai menyatakan tidak berminat walaupun ISMA yang menganjurkan diskusi tersebut. Timbalan Presiden ISMA Haji Aminuddin Yahya menemplak G25 yang cetek ilmu agama tetapi tidak merujuk ulama. Malah Aminuddin menyebut G25 adalah kumpulan liberal dengan meletakkan 5 ciri liberal, iaitu pertama, mereka memperjuangkan fahaman liberalisme iaitu kebebasan tanpa batas agama. Kedua, mereka menyuruh kepada pluralisme agama yang menyamaratakan antara agama. Ketiga, mereka menentang institusi agama kerana dianggap telah mengokong kebebasan manusia. Keempat, mereka menentang para ulama yang mereka sifatkan sebagai jumud. Dan yang kelima, mereka meminta agar Al-Quran ditafsir semula. Telah ada mereka yang mengatakan sembahyang hanya 3 waktu. Itu tafsiran baharu mereka terhadap Al-Quran. Hanya Perkasa yang membuat aduan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Perkasa meminta agar Majlis Fatwa segera menyiasat G25 yang didakwa sesat kerana membuat kenyataan bertentangan agama Islam. Namun, Datuk Jamil Khair menolak Majlis Fatwa Kebangsaan mengeluarkan fatwa. Pendekatan mendidik adalah terbaik kerana G25 adalah golongan yang bercelaru. Manakala Penasihat Agama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Tan Sri Abdul Wahab Mazai menyatakan G25 cenderung liberalisme dan pluralisme agama sebagaimana di Eropah dan di Amerika Syarikat. Walaupun pengeluaran fatwa ditolak, buku G25 bertajuk Memecahkan Kesunyian Suara Kesederhanaan, Breaking the Silence, Voice of the Moderation adalah bukti paling kukuh terhadap kecelaruan pemikiran G25. Rencana Muhammad Fauzi Syafiee membincangkan dalam utusan online mengenai kecelaruan buku G25 secara terperinci. Antaranya adalah ungkapan G25 mengenai percanggahan perlembagaan persekutuan dengan undang-undang syariah adalah tanpa bukti dan tanpa menyebut akta dan enakmen mana yang bercanggah. Hak individu menurut maqasid syariah yang disebut oleh Mazdi Malik dalam buku G25 sebenarnya adalah kemaslahatan umum. Buku G25 mengetengahkan idea asing dari masyarakat Malaysia iaitu kebenaran mutlak perkahwinan antara agama dan akan mengatasi kepercayaan. Dan laungan G25 memartabatkan agama Islam juga bercanggah apabila menganjurkan pengurangan peranan agama Islam. Malah buku G25 mengajarkan liberalisme, sekularisme dan pluralisme yang bercanggah agama. Akhir sekali adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, kritikan dan isu yang disuarakan oleh G25 mempunyai justifikasi
yang melibatkan pengalaman peribadi semasa berurusan dengan pejabat agama itu sendiri, dan sebahagiannya adalah pandangan umum mengenai isu-isu agama yang ditangani oleh pihak berkuasa agama. G25 melihat pihak berkuasa agama di Malaysia mempunyai pengaruh besar sehingga beberapa tindakan undang-undangnya dilihat bertentangan dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, mengelakkan kewibawaan agama di Malaysia di luar bidang kuasa, G25 mengeluarkan kritikan dan tuntutan tersebut untuk diperiksa semula khususnya oleh pihak berkuasa agama itu sendiri. Berdasarkan penjelasan mengenai prinsip-prinsip di atas, kajian tersebut mendapati bahawa terdapat kekeliruan pandangan oleh G25 yang menyatakan pendiriannya dalam usaha menegakkan Islam dengan menjaga maqasid syariah, tetapi pada masa yang sama cuba membataskan atau mempertikaikan kuasa agama dalam hal ini. Dalam konteks Islam, kita telah mengetahui bahawa prinsip maqasid bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh individu tertentu dengan sewenang-wenangnya. Ia mesti diserahkan kepada golongan atau kelompok yang berkelayakan dan pakar dalam urusan undang-undang dan mazhab. Oleh itu, kajian menunjukkan bahawa G25 tidak menolak kewibawaan agama di Malaysia secara keseluruhan, tetapi menginginkan kewibawaan agama yang longgar terhadap beberapa perkara yang dapat disamakan dengan asas-asas hak dan kebebasan manusia. Lebih-lebih lagi, kumpulan G25 ini menekankan kebebasan dalam memperluas tafsiran teks agama dan tidak terikat dengan pandangan satu pihak sahaja. Oleh itu, tuntutan dan justifikasi yang diberikan oleh G25 dilihat sebagai usaha atau proses liberalisasi agama di Malaysia. Dan melalui usaha liberalisasi ini, Islam akan dilihat sebagai lebih terbuka, tidak ortodoks dan komprehensif dalam membela umat manusia kerana ia dilihat agar sesuai dengan semua masa dan tempat mengikut kehendak manusia. Sekian, terima kasih.